Selamat sejahtera semua. Saya bernama Puyuling, belajar dari SMJK Confucius. Buku saya bertajuk Kuala Kubur Tenggelai. Ialah tentang orang kampung dan seekor buaya yang berkulit putih. Ujung sebuah kampung tinggal sepasang suami isteri bernama Pak Madun dan Mak Anda. Mak Anda seorang yang pandai menganyum tikar, bengkang dan menganyum paku. Tikar dan pakunya akan selalu dibeli oleh orang-orang kampung. Sekarang baru dikurniakan anak walaupun usia mereka agak lanjut. Mak anak sekarang sedang mengandung. Pada suatu malam, Mak Anda berasa menggantung apabila sedang menganyam paku yang perlu disiapkan untuk menyambut kelahiran anak sulung mereka. Anaknya akan lahir beberapa hari lagi. Akibat berasa mengantuk, jari-jarinya tidak dapat menganyum paku sampai habis dan mata terus terlelap. Dalam tidurnya dia bermimpi sedang bersia-sia di tepi sebatang sungai. Tiba-tiba dia berasa perutnya sakit-sakit bermulas dan sederhana tahu ialah tanda anak lahirannya. Dia tidak dapat pulang rumah kerana dia tidak berdaya untuk melangkahkan kaki. Oleh itu, dia duduk bersandar pada bangkal sepohong pokok. Beberapa masa kemudian lalu, Mak Anda melahirkan anaknya. Dia amat gembira apabila melihat anak yang dilahirkan adalah kembar. Tetapi, seorang anak lelaki dan seekor anak buaya. Kulit buaya itu ialah putih seperti telur. Bila Mak Anda mengangkat bayinya, anak buaya putih terus merangkak dan meluncur ke dalam sungai. Menyebab hati Mak Anda cemas. Dia menjerit-jerit di dalam tidurnya. Jeritnya kuat dan Pak Madun datang ke Mak Anda lalu mengejutkan dia. Mak Anda dikenal oleh Pak Madun. Dia bertanya kepada Mak Anda. Apabila Mak Anda menceritakan kepada Pak Madun, dia tertawa sambil memuji isterinya supaya jangan berisau. Selepas beberapa hari dari itu, Mak Anda telah melahirkan seorang bayi lelaki. Mereka namakan dia Bujang dan sayang akan dia. Bujang gemar mengikut ayahnya menjala ikan di sungai Kubur. Apabila berusia 4 tahun, dia suka mandi di sungai dan pandai berenang. Mak Madun berasa terkejut kerana dia tidak mengajak anaknya berenang. Semakin hari usia Bujang semakin meningkat, dia pergi ke sungai sendiri dan berenang ke tengah hubung yang dalam. Sebenarnya, dia tidak bersendiri. Dia ditemani oleh seekor buaya yang putih. Buaya itu jinak dan berlega-lega di sekeliling Bujang. Bujang kalanya naik ke atas buaya belakang dan berenang di sekitar lubuk dan berenang di sekitar lubuk. Suatu hari, penduduk kampung berpakat hendak membina sebuah empangan di Sungai Kubur. Mereka akan membina sebuah kolam di hulu sungai dan melepaskan anak-anak ikan di kolam itu. Kolam tersebut berfungsi untuk penduduk mengambil ikan dari kolam itu. Berita ini menyedihkan hati Bujang kerana dia bimbang buaya putih akan lari dari Sungai Kubur. Mak Anda tengok dia sedih dan bertanyakan dia. Akhirnya Bujang memberitahu kepada emaknya. Mak Anda terkejut tentang buaya putih kerana ingat bermimpi dengan binatang itu. Orang-orang bergotong royong membina kolam di Sungai Kubur. Setelah 3 hari lama bekerja, siaplah kolam. Selepas itu, penduduk menjala dan mengail ikan di kolam tersebut. Beberapa penduduk nampak akan buaya putih. Ramai mulai cemas dan bimbang binatang itu akan mencederakan anak-anak penduduk. Maka tidak ramai menjala ikan di sana. Pada suatu hari, Bujang pergi ke kedai untuk membeli barang. Dia terdengar beberapa orang sedang bertengkar tentang buaya putih itu. Mereka hendak adukan hal ini kepada tuan orang putih untuk menyingkir buaya, tetapi beberapa orang tak bersetuju. Berita tentang seekor buaya itu sampai ke telinga seorang
pegawai Inggeris bernama Churchill Rankin. Dia tinggal di Pekan Kuala Kebo. Masa itu, Kuala Kebo sangat melaju kerana hasil lambar biji prima. Pagi itu, bujang pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Dia memberitahu ayah dan ibunya terdapat orang putih datang naik kuda dengan senapang untuk tembak buaya putih itu. Mereka segera bekerja ke kolam dan dilihat ramai orang berkumpul di tepi kolam. Tuan Rankin berdiri tercegat di tepi kolam sedang menghalang muncing senapangnya ke air kolam yang kelihatan tenang menunggu menunggu buaya putih itu. Pak Madun, Mak Anda dan beberapa penduduk cuba beralasan kepada Tuan Rankin buaya putih itu baik, tetapi dia tertawa sahaja lalu mengabaikan mereka. Dia hendak membunuh binatang itu. Apabila cahaya matahari memancar tersik dan buaya menimbulkan kepala di permukaan air, Tuan Rankin tidak berlenggar. Dia menghalang mencung senapang dan membidik ke arah kepala buaya itu. Penduduk jerit Tuan Rankin tidak menembak buaya itu, tetapi dia sedang tertembak. Seterusnya, Tuan Rankin dan penduduk kampung menunggu, tapi kelihatan badan buaya putih tidak timbul, hanya beberapa ekor ikan saja. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang menyebabkan pokok kelapa, cempedak, rambutan, durian dan nangka melintup liuk. Keadaan ini menyebabkan penduduk dan Tuan Rankin lintang pungkang menyelamatkan diri. Tuan Rankin segera melompat ke atas kudanya dengan topinya jatuh ke dalam kolam dan pergi dari situ. Tuan Rankin segera melompat ke atas kudanya dengan topinya jatuh ke dalam kolam, memancungnya pergi dari situ. Kemudian awan berkumpul menjadi hitam pekat, petir dan kilat sabung menyambung. Hujan turun lebat. Oleh itu, penduduk lari ke atas bukit di sekitar kampung untuk menyelamatkan diri. Hanya beberapa dapat menyelamatkan anak dan isterinya. 3 hari 3 malam, hujan turun tidak berhenti, menyebabkan seluruh kampung tepi Sungai Kubur banjir. Banjir juga turut melanda Pekan Kuala Kebo. Hal ini menyebabkan nyawa penduduk dan haiwan berkorban. Tuan Rankin sendiri juga terkorban. Setelah Kuala Kebo ditenggelami banjir, tidak ada lagi penduduk tinggal di pekan itu. Selepas beberapa tahun baru, sebuah bandar baru dibina di atas sebuah bukit. Bandar itu dinamakan Kuala Kebo Baharu. Ia menjadi pusat pentadbiran daerah hubul Selangor. Banyak kedai dan pejabat kerajaan didirikan di sana. Tempat yang berlaku banjir lebih 100 tahun yang lalu dinamakan Ampang Pecah. Habislah sinopsis saya. Terima kasih.